Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar sifat kimia asid karboksilik. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, formula bagi asid karboksilik ialah CnH2n tambah 1 COOH, di mana N bermula daripada kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sebagai contoh, apabila N sama dengan kosong, kita gantikan N ni di sini, maka kita dapat formula molekulnya adalah HCOOH, di mana nama asid karboksilik ini adalah asid metanoik. Kenapa nama dia asid metanoik? Okey, kita akan namakan berdasarkan nama alkana yang sepadan, di mana dalam formula molekul ini dia ada satu atom karbon. Oleh kerana ada satu atom karbon, nama alkana yang sepadan adalah metana. Jadi, nama asid karboksilik ini adalah asid metanoik. Okey, kalau N itu 1, kita ganti 1 dalam formula maka kita dapat formula molekulnya adalah CH3COOH, di mana nama asid karboksilik ini ialah asid etanoik. Kenapa nama dia asid etanoik? Kita akan namakan sempena nama alkana yang sepadan, di mana di dalam formula molekul ini ada dua atom karbon. Kalau ada dua atom karbon, alkana yang sepadan namanya adalah etana. Jadi sebab itulah nama asid karboksilik ini adalah asid etanoik dan seterusnya. Okey. Asid karboksilik boleh disediakan melalui tindak balas pengoksidaan alkohol. Jadi kita dah pelajari dalam sifat kimia alkohol ya. Sebagai contoh, asid etanoik disediakan melalui tindak balas pengoksidaan etanol dengan menggunakan ejen pengoksidaan ataupun mangkin, iaitu sama ada larutan kalium manganat 7 berasid ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid secara reflux. Ya. Ada dua ejen pengoksidaan ataupun mangkin yang kita boleh gunakan, sama ada larutan kalium manganat 7 berasid ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid. Sekiranya kita menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid, apa yang akan berlaku ialah warna asal larutan kalium manganat 7 berasid adalah warna ungu. Jadi sebelum tindak balas, dia akan berwarna ungu. Selepas tindak balas, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid dinyahwarnakan. Bermaksud selepas tindak balas, larutan itu tiada warna. Okey, sekiranya kita menggunakan ejen pengoksidaan larutan kalium dikromat 6 berasid, apa yang berlaku ialah warna asal larutan kalium dikromat 6 berasid adalah warna jingga. Selepas tindak balas berlaku, warna jingga larutan kalium dikromat 6 berasid akan bertukar menjadi hijau. Okey, sebagai contoh, penyediaan asid etanoik melalui tindak balas pengoksidaan etanol dengan menggunakan ejen pengoksidaan larutan kalium manganat 7 berasid secara reflux. Okey, kita ada etanol C2H5OH. Kita tambahkan dengan ejen pengoksidaan. Okey, untuk ejen pengoksidaan kita boleh wakilkan sebagai 2 kurungan O. Okey, apa yang akan berlaku Okey, ini adalah formula struktur bagi etanol. Apabila kita tambahkan dengan ejen pengoksidaan, apa yang berlaku ialah okey, kita tahu dalam ni ada 2 oksigen kan. Jadi apa yang akan berlaku adalah 2 atom hidrogen daripada etanol, dia akan bergabung dengan salah satu atom oksigen daripada ejen pengoksidaan untuk membentuk molekul air. Okey. Apabila 2 atom hidrogen dah dikeluarkan, maka kita akan dapat formula struktur ini. Jadi kalau awak perhatikan atom karbon ini dia tak cukup lagi 2 ikatan kovalen kan. Sebab kita tahu setiap atom karbon dia mesti ada 4 ikatan kovalen. Jadi seterusnya apa yang akan berlaku adalah atom oksigen daripada ejen pengoksidaan ini dia akan membentuk
ikatan kovalen ganda 2 dengan atom karbon ini. Okey. Jadi, molekul yang terhasil adalah CH3COOH, ya, tambah dengan air. Apakah nama sebatian ini? Okey, namanya adalah asid etanoik. Okey, kenapa nama dia asid etanoik? Okey, oleh kerana alkohol yang kita gunakan adalah etanol, jadi nama sebatian ini ialah asid etanoik. Etanol dia jadi etanoik. Okey, boleh ya? Baik, apakah yang dimaksudkan dengan reflux? Okey, ini adalah susunan radas bagi tindak balas pengoksidaan etanol oleh ejen pengoksidaan secara reflux. Baik, seperti yang telah kita pelajari, ya, cecair etanol dia mudah meruap. Apabila haba dikenakan, ya, cecair etanol dia akan mula berubah menjadi gas. Untuk memastikan semua cecair etanol bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan, kaedah reflux digunakan dalam proses ini. Okey. Kaedah reflux tu, ya, kita macam mana kita buat kondenser Liebig ni, ya, kita akan pasangkan secara menegak. Itu maksudnya kaedah reflux. Kita pasangkan secara menegak. Tujuannya apa? Untuk memastikan, ya, semua cecair etanol bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan. Okey. Kondenser Liebig ini, ya, kita pasang secara menegak di atas kelalang dasar bulat untuk mengkondensasikan wap etanol kepada cecair etanol. Cecair etanol kemudiannya mengalir semula ke dalam kelalang dasar bulat untuk bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan. Okey, di dalam kelalang dasar bulat ni, ya, kita ada cecair etanol dan juga ejen pengoksidaan. Apabila kita panaskan, ya, kelalang dasar bulat ini, ya, etanol tadi dia akan mendidih, dia akan bertukar menjadi wap. Maka wap tersebut akan masuklah, akan mengalirlah melalui kondenser Liebig ini, kan. Okey, di dalam kondenser Liebig ini, ya, dia ada air masuk dan juga ada air keluar. Bermaksud suhu di dalam kondenser Liebig ini dia rendahlah, dia sejuk. Jadi apabila wap yang panas tadi dia mengalir masuk ke dalam kondenser Liebig, suhu yang sejuk tadi dia akan menyebabkan wap etanol tadi dia akan terkondensasi menjadi cecair. Bila dia bertukar menjadi cecair, bermaksud dia akan masuk balik ke dalam kelalang dasar bulat. Kemudian suhu yang tinggi tadi dia akan menyebabkan cecair etanol bertukar semula menjadi wap. Wap naik semula. Suhu yang sejuk menyebabkan wap terkondensasi menjadi cecair, dia akan jatuh semula ke dalam kelalang dasar bulat. Proses ini berterusan. Tujuannya adalah untuk memastikan semua cecair etanol telah bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan. Sebab itulah kita susun, kita pasangkan kondenser Liebig ni secara menegak. Jadi ini nama dia kaedah reflux. Boleh? Okey. Apakah pemerhatian yang berlaku? Oleh kerana kita menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid, kita tahu, warna larutan kalium manganat 7 berasid adalah warna ungu. Bermaksud sebelum tindak balas, warnanya warna ungu. Apabila kita mula panaskan selepas tindak balas, apa yang akan berlaku adalah warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid akan dinyah warnakan. Bermaksud asid etanoik yang terhasil di dalam ini dia tiada warna. Okey, ya. Semua asid karboksilik mempunyai sifat kimia yang sama kerana mempunyai kumpulan berfungsi karboksil, iaitu COOH. Tindak balas kimia asid karboksilik berlaku pada kumpulan berfungsi ini. Terdapat dua tindak balas kimia penting yang berlaku pada asid karboksilik, iaitu yang pertama tindak balas sebagai asid, yang kedua tindak balas dengan alkohol. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu tindak balas sebagai asid. Jadi sifat kimia asid kita telah pelajari semasa di tingkatan 4. Ingat lagi tak? Okey, ada 3 tindak balas kimia asid, ya. Yang pertama, asid apabila dia bertindak balas dengan base, dia akan menghasilkan garam dan juga air. Yang kedua, asid bertindak balas dengan logam karbonat, dia akan menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. Dan yang ketiga, asid bertindak balas dengan logam reaktif,
dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okey, asid yang kita gunakan ni adalah asid yang kuat, contohnya asid sulfurik, asid hidroklorik ya. Okey, apabila kita gantikan asid ini dengan asid karboksilik, ya, tindak balas yang sama juga akan berlaku dan akan menghasilkan hasil yang sama juga, ya. Kita lihat yang pertama ya. Apabila kita gantikan asid ini dengan asid karboksilik, kita tindak balaskan dengan base, dia tetap akan menghasilkan garam dan juga air. Tetapi garam ini namanya adalah garam karboksilat. Oh, ingat tu ya. Kalau asid karboksilik kita gunakan, garam yang terhasil nama dia garam karboksilat. Okey, tindak balas yang kedua. Apabila asid karboksilik kita tindak balaskan dengan logam karbonat, dia akan menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. Sama saja. Cuma bezanya garam ni nama dia garam karboksilat sebab kita gunakan asid karboksilik. Okey, tindak balas yang ketiga, asid karboksilik kita tambahkan dengan logam reaktif, dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Sama juga kan? Cuma bezanya oleh kerana kita gunakan asid karboksilik, garam yang terhasil kita namakan sebagai garam karboksilat. Sifat kimia asid karboksilik akan dipelajari melalui tindak balas kimia asid etanoik. Okey ya. Asid etanoik ialah asid lemah kerana molekulnya mengalami pengayonan separa di dalam air, iaitu hanya sebilangan kecil molekulnya mengayon untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Apabila asid etanoik larut dalam air, hanya atom hidrogen dalam kumpulan karboksil sahaja dapat mengayon untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, katakan ya, kita ada asid etanoik, ini adalah formula molekulnya. Manakala ini adalah formula struktur asid etanoik. Okey, apabila asid etanoik ini kita larutkan dalam air, asid etanoik ini dia asid yang lemah. Maka apabila asid etanoik ini kita larutkan dalam air, dia akan mengalami pengayonan separa. Apakah yang dimaksudkan dengan pengayonan separa? Maksudnya adalah atom hidrogen daripada kumpulan karboksil ini dia akan bercerai untuk menghasilkan ion hidrogen. Atom hidrogen di dalam kumpulan karboksil ini dia akan bercerai, dia akan terpisah untuk menghasilkan ion hidrogen. Maka tinggallah sebatian ini. Atom hidrogen dalam kumpulan karboksil sahaja yang akan bercerai. Manakala atom hidrogen daripada kumpulan karbon yang bersebelahan ini dia tidak bercerai, dia tidak bertindak balas, dia tidak terlibat ya. Sebab itulah dinamakan sebagai pengayonan separa. Okey, anak panah yang kita tulis anak panah berbalik ini satu ke kanan, satu ke kiri. Itu maksudnya pengayonan separa. Okey. Di mana ini ialah dinamakan sebagai ion etanoat, CH3COO negatif. Ya, namanya ion etanoat. Kenapa etanoat? Sebab kita ambil daripada perkataan etanoik. Dan juga hasil dia adalah ion hidrogen. Okey, ya, inilah yang dinamakan sebagai pengayonan separa di dalam air, di mana hanya atom hidrogen dalam kumpulan karboksil sahaja yang akan mengayon, yang akan bercerai, yang akan berpisah. Manakala atom hidrogen daripada kumpulan daripada karbon yang bersebelahan dia tidak terusik. Faham ya? Okey ya, hanya atom hidrogen dalam kumpulan karboksil sahaja dapat mengayon untuk menghasilkan ion hidrogen ya. Baik, kita lihat tindak balas kimia asid etanoik sebagai asid. Tindak balas yang pertama ya, asid karboksilik dia akan bertindak balas dengan base untuk menghasilkan garam karboksilat dan juga air. Awak kena hafal ya. Okey, base di sini sama ada kita boleh gunakan logam oksida ataupun logam hidroksida. Ya, kita tahu ya logam oksida dan juga logam hidroksida itu adalah sejenis base. Okey. Yang pertama ya, kita ada asid etanoik bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okey, base yang kita gunakan yang pertama katakan kita gunakan natrium hidroksida.
Baik, apa yang akan berlaku ialah kita pisahkan ion dia. Tadi dia dah bercerai separa kan. Jadi kita akan dapat ion etanoat dan juga ion hidrogen. Kita pisahkan. Manakala NaOH ini kita pisahkan juga. Kita ada ion natrium dan juga ion hidroksida kan. Jadi apa yang akan berlaku adalah ion natrium daripada NaOH ni dia akan membentuk ikatan dengan ion etanoat daripada asid etanoik untuk membentuk sebatian baru iaitu CH3COONA. Di mana natrium ini kita letakkan di sebelah kanan. Kita tak letak di sebelah kiri kita letakkan di sebelah kanan. Awak ingat tu. Manakala ion hidrogen ini pula dia akan bergabung dengan ion hidroksida untuk membentuk air, molekul air. Baik, apakah nama garam karboksilat ini? Namanya adalah natrium etanoat. Ini natrium. Kenapa nama dia etanoat? Sebab kita gunakan asid etanoik. Jadi nama sebatian ini, nama garam karboksilat ini adalah natrium etanoat. Boleh kemudian kita perlu pastikan persamaan kimia ini seimbang. Kita lihat sebelah kiri dahulu. Atom karbon ada 2. Satu ada 2. Di sebelah kanan karbon pun ada 2. 1, 2. Hidrogen ada 3, 4, 5. Di sebelah kiri ada 5. Di sebelah kanan 3, 4, 5. Atom oksigen ada 1, 2, 3. Sebelah kiri ada 3. Di sebelah kanan 1, 2, 3. Jadi persamaan kimia ini telah pun seimbang. Kita lihat tindak balas kimia asid etanoik yang kedua, di mana kita tukar base tu, kita tukarkan dengan kuprum 2 oksida. Apa yang akan berlaku seperti tadi kita tahu asid etanoik ni dia akan bercerai, dia akan mengion separa untuk menghasilkan ion etanoat dan juga ion hidrogen. Kuprum 2 oksida ni awak akan pecahkan dia menjadi 2 ion, iaitu ion kuprum 2 dan juga ion oksida kan. Awak kena hafal lah charge dia. Kuprum 2 positif, oksigen 2 negatif. Kemudian ion kuprum 2 ni dia akan bergabung dengan ion etanoat ni. Dia akan membentuk CH3COO2 Cu. Manakala ion hidrogen ni pula dia akan bergabung dengan ion oksida ini untuk membentuk air. Macam mana kita dapat ini formula molekul ini? Kita dah belajar semasa tingkatan 4 kan. Kita ada ion etanoat. Kita ada ion kuprum 2. Kemudian kita perlu cas ini kita perlu silangkan perkali bagi cas. Maksudnya 2 ni kita tulis macam ni. CH3COO kurungan 2. 2 ni kita jangan letak di depan di kiri ni kita letak di bawah ini. Kita buat kurungan. Manakala 1 ni pula kita bagi dekat Cu. Kemudian kita cantumkan formula molekul ini. Sebab itulah kita dapat CH3COO2 letak buat kurungan lepas tu Cu. Apakah nama sebatian ini? Cuba lihat atas. Kalau ini nama dia natrium etanoat. Kalau ini nama dia apa? Kita tulis dulu logam dia. Logamnya adalah kuprum 2. Kena letak 2. Sebab kita gunakan kuprum 2. Kuprum 2 etanoat. Kenapa nama dia etanoat? Sebab kita gunakan asid etanoik. Macam biasa, pastikan persamaan kimia ini seimbang. Kita lihat karbon dulu. Di sebelah kiri ada 1, ada 2. Di sebelah kanan ada 1, 2. 2 kali 2, 4. Jadi sebelah kiri 2, sebelah kanan 4. Kita letaklah 2 di sini kan. 2 di sini. Dah seimbang. Dan kita tengok hidrogen. Hidrogen 3, 4. 4 kali 2, 8. Di sebelah kiri ada 8. Di sebelah kanan 3. 3 kali 2, 6. 6 campur 2, 8. Dah betul. Oksigen di sebelah kiri 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Di sebelah kanan 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Dah betul. Jadi inilah dia persamaan seimbang. Baik, kuprum 2 oksida ini, pepejal kuprum 2 oksida ini, dia warnanya hitam. Sebelum tindak balas, warnanya hitam.
Selepas tindak balas, dia akan menghasilkan larutan kuprum 2 etanoat, iaitu garam karboksilat tadi. Apakah warna larutan ini? Larutan ini berwarna biru. Kenapa warnanya biru? Sebab ada ion kuprum 2 ini. Sebab itulah warnanya biru. Okay, kita lihat tindak balas yang kedua. Asid karboksilik tambahkan dengan logam karbonat, dia akan menghasilkan garam karboksilat, air dan juga gas karbon dioksida. Kena hafal. Okay, kita gunakan asid etanoik. Kita tambahkan dengan natrium karbonat. Logam karbonat yang kita gunakan adalah natrium karbonat. Jadi apakah hasilnya? Seperti biasa, kita akan asingkan, kita akan pecahkan ion dia. Kita ada ion etanoat dan juga ion hidrogen kan. Dan ini pun sama, kita pecahkan, kita ada ion natrium dan juga ion karbonat. Seterusnya apa yang akan berlaku? Ion natrium dia akan bergabung dengan ion etanoat untuk membentuk CH3COO-Na. Manakala ion hidrogen dia akan bergabung dengan ion karbonat. Dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan dua benda ni, iaitu air dan juga gas karbon dioksida. Maka dia akan menghasilkan air dan juga gas karbon dioksida. Okey, apakah nama garam karboksilat ini? Namanya ialah natrium etanoat. Baik. Pastikan persamaan kimia ini seimbang. Okey, kita lihat karbon dulu. Karbon di sebelah kiri ada 1, ada 2, ada 3. Di sebelah kanan ada 1, 2, 3. Okey, karbon dah cukup. Hidrogen di sebelah kiri ada 3, 4. Ada 4. Di sebelah kanan ada 3, 4, 5. Okey, sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan ada 5. Nak buat macam mana? Okey, katalah kita letak 2 di sini. Okey. Hidrogen tadi 3, 4. 4 kali 2, 8. Okey, 2, 8. Di sini kita ada 3, ada 5 tadi kan. Kalau kita letak 2 dekat sini, hidrogen ada 3, 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Okey, hidrogen dah cukup, 8, 8. Cek balik karbon. Karbon sini ada 1, ada 2. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Karbon di sini 1, 2. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Okey, dah cukup. Karbon dah cukup. Hidrogen dah cukup. Oksigen pula. Oksigen sini ada 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Oksigen di sini 2 kali 2, 4. 5, 6, 7. Okey, oksigen dah cukup. Natrium. Natrium di sini ada 2. Di sini pun ada 2. Jadi dah seimbang persamaan kimia ini. Baik, kita lihat tindak balas yang kedua. Kita gantikan natrium karbonat ini dengan kalsium karbonat. Jadi seperti biasa, kita akan asingkan ion ini. Kita ada ion etanoat dan juga ion hidrogen. Yang ini, kita ada ion kalsium dan juga ada ion karbonat. Okey. Ion kalsium dia akan membentuk ikatan dengan ion etanoat untuk membentuk sebatian baru iaitu CH3COO2Ca. Kenapa ada 2 dekat bawah? Saling pertukaran cas tadi kan? Awak dah belajar ni kan? Dan ion hidrogen pula dia akan bergabung dengan ion karbonat untuk menghasilkan air dan juga gas karbon dioksida. Kena hafal air dan juga gas karbon dioksida. Okey, apakah nama garam karboksilat ini? Kita akan namakan logam dulu. Logam ini adalah kalsium. Yang ini adalah etanoat. Jadi nama garam karboksilat ini adalah kalsium etanoat. Okey, pastikan persamaan kimia seimbang. Okey, kita lihat karbon di sebelah kiri ada 1, ada 2, ada 3. Di sebelah kanan 1, 2, 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 5. Nak buat macam mana? Okey, katalah letak 2 di sini. 2 Okey, cek balik. Karbon 1, 2, 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Okey, dah cukup. Tadi 5 dah cukup. Okey, dah seimbang kan? Okey, hidrogen pula. Di sebelah kiri ada 3, 4. 4 kali 2, 8. Di sebelah kanan ada 3 kali 2, 6. 7, 8. Okey, hidrogen dah cukup. Oksigen 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Sebelah kanan 1, 2. 2 kali 2, 4. 5, 6, 7. Okey, cukup. Kalsium ada 1, ada 1. Okey, dah cukup. Maka persamaan kimia ini telah pun seimbang.
Okey, gas karbon dioksida yang terhasil ini, yang terbebas ini, dia akan mengeruhkan air kapur. Gas karbon dioksida ini dia akan mengeruhkan air kapur. Baik, kita lihat tindak balas kimia yang ketiga, iaitu asid karboksilik apabila bertindak balas dengan logam reaktif, dia akan menghasilkan garam karboksilat dan juga gas hidrogen. Okey, yang pertama asid etanoik, kita tindak balaskan dengan logam magnesium. Apa yang akan berlaku? Okey, kita pisahkan ion dia. Magnesium kita tahu dia adalah Mg2 positif kan. Jadi apa yang akan berlaku adalah ion magnesium di sini dia akan bergabung dengan ion etanoat ini untuk membentuk sebatian baru iaitu CH3COO2Mg. Mana datang 2 ni? 2 ni charge daripada magnesium ni kan. Kita saling pertukaran charge kan. Dan juga dia akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi ion hidrogen ni dia akan menghasilkan gas hidrogen Apakah nama garam karboksilat ini? Okey, kita namakan dulu logam dia. Logam dia adalah magnesium. Jadi nama garam karboksilat ini adalah magnesium etanoat. Kenapa nama dia etanoat? Sebab kita gunakan asid etanoik. Okey. Pastikan persamaan kimia seimbang. Okey, sebelah kiri karbon ada 1, ada 2. Sebelah kanan karbon ada 1, 2. 2 kali 2, 4. Jadi tak cukup. Kita letak 2 di sebelah kiri. Tak 2 dekat sini. Okey, dah cukup 4. Hidrogen 3, 4, 4 kali 2, 8. Hidrogen 3 kali 2, 6, 7, 8. Cukup. Oksigen 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Okey, cukup. Magnesium 1, magnesium 1. Jadi, persamaan kimia ini telah pun seimbang. Okey, yang kedua, katakan kita gantikan logam magnesium ini dengan logam zinc. Okey, seperti tadi kita asingkan dulu ion dia. Kita asingkan ion dia. Kita tahu zinc ni charge-nya 2 positif. Maka ion zinc dia akan bergabung dengan ion etanoat untuk membentuk CH3COO2Zn. Dan juga ion hidrogen ni dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey, apakah nama garam karboksilat ini? Nama dia zinc etanoat. Pastikan persamaan kimia seimbang. Okey, letaklah 2 sama macam atas ni. Letak 2 di sini. Okey. Gas hidrogen yang terbebas ini dia akan menghasilkan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji bernyala. Faham Okey, kita nak lihat tindak balas kimia asid karboksilik yang kedua, iaitu dia boleh bertindak balas dengan alkohol. Okey, asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester dan juga air. Ini adalah persamaan dia. Asid karboksilik kita tindak balaskan dengan alkohol, di mana kita mesti menggunakan mangkin asid sulfurik pekat. Okey. Hasilnya adalah ester dan juga air. Awak kena hafal Awak kena hafal ini. Ingat asid sulfurik pekat ni adalah digunakan sebagai mangkin. Okey, sebagai contoh apabila campuran asid etanoik glacial, etanol dan beberapa titis asid sulfurik pekat dipanaskan, ester yang bernama etil etanoat terbentuk. Okey, kita lihat apa yang akan berlaku Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan glacial? Okey, glacial tu maksudnya tulen, asid etanoik tulen, di mana dia dalam bentuk cecair. Kalau glacial tu dia mesti dalam bentuk cecair. Okey. Kita ada asid etanoik glacial dalam bentuk cecair. Kita tambahkan dengan etanol. Kemudian kita panaskan. Kita panaskan dengan mangkin asid sulfurik pekat. Okey. Ini adalah formula struktur asid etanoik. Manakala ini adalah formula struktur etanol. Apabila kita panaskan dengan asid sulfurik pekat, apa yang akan berlaku adalah OH daripada asid etanoik ini dia akan bergabung dengan hidrogen daripada etanol. Dua ni akan bergabung untuk menghasilkan molekul air H2O. Apabila OH
di dalam asid etanoik ini telah disingkirkan, maka dia jadilah macam ni kan. Tadi ada OH, tapi OH ni dia dah bergabung dengan hidrogen, dia jadilah macam ni. Manakala etanol ni pula, bila hidrogen ni telah disingkirkan, dia jadilah macam ni kan. Tadi ada hidrogen di sini. Baik. Seterusnya apa yang akan berlaku adalah dua sebatian ini dia akan bergabung. Sekarang dia tak cukup sini kan. Dia tak cukup di sini, yang ini pun tak cukup di sini. Maka dia akan membentuk ikatan di sini. Dia akan bercantum di sini untuk membentuk sebatian baru. Okey, dia akan bergabung di sini. Okey. Di mana sebatian ini formula molekulnya adalah CH3, COO, C2H5. Ini adalah formula molekul dia. CH3, COO, C2H5 dalam bentuk cecair dan juga air H2O. Okey, apakah nama sebatian ini? Nama dia adalah etil etanoat. Mana datang perkataan etil ini? Okey, etil ini diambil sempena perkataan etanol. Okey, kalau alkohol yang kita gunakan adalah etanol, maka nama dia adalah etil. Okey, mana datang etanoat ni? Sebab kita gunakan asid etanoik. Jadi, ini adalah ester. Ini adalah ester. Ester ini nama dia etil etanoat. Faham ya? Dan juga air ya. Okey. Awak kena ingat ya, penyingkiran air berlaku pada kumpulan berfungsi karboksil dalam asid karboksilik dan hidroksil dalam alkohol. Molekul air H2O ini terbentuk daripada OH yang disingkirkan daripada asid karboksilik yang ini dan juga H yang disingkirkan daripada alkohol. Maka dua ini dia akan bergabung membentuk air. Okey. Ini adalah formula AMP asid karboksilik CmH2m tambah 1 COOH ya. Manakala ini adalah formula AMP bagi alkohol CH2n tambah 1 OH. Okey, untuk senang ingat, untuk lebih mudah apabila asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol, untuk senang ingat kan, apakah hasil ester dia? Caranya adalah kita tukarkan tempat ini. Hidrogen daripada asid karboksilik kita tukarkan dengan CnH2n tambah 1 daripada alkohol ini. Maksudnya dia akan menghasilkan ester dia adalah CmH2m tambah 1. Tadi H tadi kan, kita gantikan dengan ini. CnH2n tambah 1. Jadi inilah ester dia. Manakala H ni pula dia akan ambil alih tempat yang ini. CnH2n tambah 1 bermaksud dia akan bergabung dengan OH. Dia akan menjadi H2O air. Ini untuk senang ingat. Tapi yang sebetulnya adalah yang akan tersingkir di sini adalah OH. Yang akan tersingkir di sini adalah OH. Yang akan tersingkir di sini adalah H. Bukannya H di sini ya. Yang akan menjadi air adalah OH daripada asid etanoik dan juga H daripada etanol. Itu yang sebetulnya. Tapi untuk senang ingat, kita tukar saja tempat ini. Okey. Baik. Etil etanoat yang terhasil, etil etanoat ini adalah ester. Okey, apakah ciri dia? Cirinya adalah dia adalah cecair tanpa warna. Dia tidak larut dalam air dan dia berbau manis buah-buahan. Dia berwangi buah-buahan. Itu adalah ciri ester. Ester ni dia bau manis, bau wangi buah-buahan. Okey, faham Baik, tindak balas dengan alkohol ini, tindak balas asid karboksilik dengan alkohol ini juga dikenali sebagai tindak balas pengesteran. Kenapa nama dia tindak balas pengesteran? Sebab dia menghasilkan ester. Okey. Baik, sifat kimia ahli siri homolog asid karboksilik yang lain. Okey, semua ahli siri homolog asid karboksilik mempunyai kumpulan berfungsi yang sama dengan asid etanoik, iaitu karboksil, iaitu COOH. Oleh itu, asid karboksilik yang lain menunjukkan sifat kimia yang sama dengan asid etanoik. Ya, jadi
sifat kimia asid karboksilik yang lain dia sama saja dengan sifat kimia asid etanoik. Ya, dalam video ini kita pelajari sifat kimia asid karboksilik dengan menggunakan asid etanoik sebagai contoh. Faham ya? Jadi ya, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 101. Sekian, terima kasih.